Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 6 hari bulan Januari 2023, kerana Ustaz Reza dapat menyambung kembali program kita yang dianjurkan oleh Global Ihsan. Maka kita mengucapkan terima kasih kepada semua Presiden yang dipertua dan ahli-ahli yang terkuasa lokal yang sentiasa prihatin dengan majlis ilmu, prihatin juga dengan masalah rakyat di dalam negara dan juga di luar negara. Jadi apa yang anda dapat faham, sahabat-sahabat kita ini telah pun selesai daripada suatu misi besar, iaitulah majlis penyerahan hospital Ma'rib, hospital tambahan Ma'rib di Yaman, yang kita war-warkan pungutan infak dan dermanya pada tahun lepas. Tahun lepas, Ramadan yang lalu, dan sekarang sudah pun siap bangunan itu. Kita kata ini adalah jasa besar Global Ihsan dan juga tuan-tuan dan puan-puan ahli dermawan yang cintakan harta. Nah, pelik sikit bunyi itu tak? Ahli dermawan yang cintakan harta. Orang lain kalau cinta harta, dia simpan. Dia simpan di dalam rumah dia, simpan dalam akaun dia. Tapi maksud sebenar, orang yang mencintai hartanya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, orang cinta kepada harta, iaitulah orang yang menggunakannya pada jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang menginfakkannya pada jalan fi sabilillah. Jadi tuan-tuan yang telah mencintai harta, ia menyebabkan harta itu menjadi milik kita insya-Allah dengan kita menjaga SOP-nya. Apa di SOP jaga harta ini? Iaitulah ikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, bukan kerana nak tunjuk dengan orang, bukan kerana kita nak orang Kelantan kata nak nyuhur pada orang, tidak. Itu SOP besar. Dia panggil at-tijaratu ma'allah, perniagaan kita dengan Allah, iaitulah apabila kita ikhlaskan dalam semua gerak kerja kita kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah maklumat yang detail tentang hospital Ma'rib ini saya akan tangguhkan sehingga di akhir majlis nanti. Insya-Allah Ustaz Reza akan cerita kepada kita peristiwa yang tersebut biiznillahi azza wa jalla. Kita akan sambung balik pengajian kita yang tertangguh, pelajaran kita yang tertangguh dalam tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran yang kita petik daripada kitab Aisarut Tafasir. Aisarut Tafasir. Gambarnya ada di belakang saya tu, ataupun tuan-tuan tengok di sini. Kalau nampak, kalau tak nampak, payahlah halamannya nak tunjuk kan. Jadi Aisarut Tafasir. Jadi para jemaah sekalian, kita akan sambung siri yang ke-19 ini bermula daripada ayat 75. 75 hingga 77. Kalau sempat kita akan lajak ke 78 insya-Allah. Maka tajuk perbincangan kita iaitulah tentang keburukan, buruknya perangai ahlul kitab yang tidak berintegriti ataupun tidak ada amanah di kalangan sebahagian mereka, dan ada yang Allah Ta'ala puji sebahagian yang lain. Ini sifat Al-Quran, dia tak kutuk semua, tapi dia kutuk yang rusak. Yang baik kita kena puji. Kita tak boleh keji semua orang dalam semua perkara, total, tidak. Ada orang yang rusak di satu tempat, mungkin dia baik di tempat lain. Jadi ada sebahagian ahlul kitab ni baik, berintegriti dan amanah, dan ada di kalangan mereka yang tidak baik. Yang tidak baik itulah yang kita
Yang kita tak nak yang baik itu, bolehlah kita puji mereka di atas kebaikan ataupun sifat terpuji yang mereka ada. Jadi untuk tidak melengahkan masa para jemaah sekalian, kita mula dengan ayat 75. Saya akan baca satu ayat sajalah supaya masa kita ringkas dan ruang untuk kita bincang lebih banyak, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, dalam kitab yang ada di tangan saya, terjemahan Aisarut Tafasir terbitan Darus Sunnah ini, muka surat 121, jilid yang kedua. Bagi jemaah yang ada mana-mana tafsir yang lain, tak payah cakap panjang, kita cari je surah Ali Imran ayat yang ke-75. Mana-mana versi naskah Quran pun sama je, ayat tak akan lari. Yang berbezanya muka surat, yang berbezanya cara olahan ahli-ahli tafsir itu. Ada tafsir yang fokus kepada lughah, ada tafsir yang fokus kepada sejarah, ada tafsir yang fokus kepada fiqh, dia panggil ayatul ahkam, dan ada ulama yang campur semua, dia ambil sikit-sikit supaya dapat kita memahami maksud ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita itu. Jadi kita kata alhamdulillah. Baik, ayat yang pertama, ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Itu ayat kita jelas, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita tentang Ahlul Kitab. Tengok terjemahan dia, apa maksud ayat yang kita baca ini, supaya kita dapat memahaminya dengan baik, insya-Allah. Wa min ahlil kitab, tengok Allah Ta'ala guna wa min ahlil kitab, artinya dan di antara ahli kitab, bukan semua. Nah, ini dia panggil ayat insaf. Allah Ta'ala ajar kepada kita bersifat adil dalam membuat penilaian dan huraian. Wa min ahlil kitab, sebahagian antara ahli kitab, jadi Yahudi dengan Nasara ahli kitab ni. Ada orang yang jika kamu man in ta'manhu biqintarin, man in ta'manhu, sekiranya kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepada kamu. Ada orang yang yu'addihi ilaik, maknanya kita simpan barang, kita bagi berhutang, dia akan bayar. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'iman. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar. Tadi qintar ni pikul emas, dia hantar balik. Yang ni 1 dinar aja. Tidak dikembalikannya kepada kamu. Allahu akbar. Ini yang buruk perangai ni, tak hantar balik. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Allah, kita tuan hutang tapi menjadi penagih hutang. Masya-Allah. Inilah fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak usah duk kira Yahudi tak Yahudi lah. Masyarakat Melayu pun sama juga. Waktu nak berhutang, masya-Allah, lembek gigi dari lidah, kata orang. Lembut gigi dari lidah. Bila dah berhutang, nombor telefon kita nya beluk lagi, tak nak call dia dah. Subhanallah. Ini dia panggil kerusakan teruk yang berlaku kepada ahlul kitab. Ini bahaya kita. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Ini apa sebab mereka berperangai sedemikian? Apa sebab mereka berperangai sedemikian? Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan
tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mana puak-puak Arab hak tak erti apa ni, tak pandai menulis ni, jahiliah ni, tak ada apa-apa lah. Kita halal je harta mereka. Ini bahaya ni. Dia menghalalkan harta orang sewenang-wenangnya. Allahu Akbar. Ini cukup bahaya. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui benda itu salah. Benda itu tak betul. Baik para jemaah sekalian, kita ambil satu persatu syarhu al-kalimat. Syarah kepada kalimat yang kita baca ini, dia panggil mufradatul kalimat, supaya kita tak pergi jauh. Setiap kalimah tu kita hurai satu persatu, supaya para pelajar dekat dengan uslub bahasa, dengan memahami makna kalimah. Tengok dalam penjelasan kata, in ta'manhu. Jika kamu memberikan kepercayaan atau amanah kepada mereka. Mana kita beri kepercayaan apa sajalah. Ataupun kita simpan barang-barang dekat dia. Ataupun apa saja yang kita cakap, ada yang baik, hantar balik. Qintarin, apa makna qintar? Ukuran berat timbangan yang sudah popular di kalangan orang Arab. Qintar ni makna satu ukuran yang masyhur di zaman dia. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah emas yang banyak sekali. Maknanya banyaklah, berpikul kita kata, sepikul emas. Buktinya setelah kata ini disebut kata dinar, mata uang. Maknanya Allah nak bandingkan, kalau kamu bagi sepikul emas, dia hantar balik. Tapi ada orang yang satu dinar pun tak nak hantar balik. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali jika kamu terus mengikutinya dan menagihnya, mencarinya, memburunya siang dan malam. Subhanallah. Jadi kata di ahli tafsir, tengok nota di bawah, istadalla Abu Hanifah. Abu Hanifah buat dalil dengan ayat ini, bolehnya menagih terus-menerus pada si penghutang. Jadi mulazamatul gharib. Mana kita kejar dia, kita cari dia, kita attack dia, boleh. Itu untuk pandangan Abu Hanifah. Tetapi pendapat ini tidak disukai oleh majoriti ulama lain, dan sebahagian ulama juga berdalil dengan ayat ini membolehkan memenjarakan penghutang. Jadi orang ni hutang tak nak bayar, boleh kita panggil habsul madin, memenjarakan orang berdasarkan ayat ini. Jadi pihak kerajaan lah kena penjarakan dia supaya dia tidak bebas, dia tidak lari, biar dia bayar harta kita dengan cara yang walaupun dipaksa dia kena bayar. Allahu Akbar. Itu ayat yang pertama. Kemudian sabil, fil ummiyina sabil. Al-ummiyin itu orang Arab yang musyrik. Jadi orang Yahudi menganggap oleh kerana orang Arab ni musyrik, kafir ni tak ada standard, jadi boleh je kita sewenang-wenang kita ambil harta orang. Jangan main. Sabil maksudnya kaum Yahudi mengatakan Allah tidak akan menghukum kami jika kami memakan harta-harta mereka, sebab mereka itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang yang sekutu dengan Allah, jadi orang syirik, jadi harta dia boleh kita ambil. Baik, itu ayat yang pertama. Betul ke pandangan ni? Ada ke dalam Islam? Dalam Islam ini dia bagi 3 kafir. Tuan-tuan kena ingatlah, dalam huraian nanti kita akan bincang insya-Allah. Sebab kafir itu ada 3 kategori. Satu dia panggil kafir zimmi, macam ahlul kitab dalam negara Islam. Tak boleh, kita tak boleh kacau kata dia. Kafir musta'man, kafir yang minta keamanan dengan negara Islam. Dia panggil lujuk siasi. Ataupun kafir mu'ahad, yang buat perjanjian damai dengan Islam. Dia tak boleh kacau kata dia. Cuma satu jenis kafir yang boleh kita kacau, iaitulah dipanggil kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang berperang dengan kita. Dia berperang dengan orang Islam, dia nak lawan Islam, maka orang itu dibolehkan kita ambil harta dia. Dia boleh dibunuh, apalagi harta dia. Jadi itu dia panggil kategori kafir. Jadi kita kena kenal setiap kategori. Tak boleh sewenang-wenangnya kita main hak kafir boleh ambil belaka. Jangan. Baik, itu ayat yang pertama. Dan maksud dia. Kita berpindah kepada ayat yang ke 76. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa
Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian. Bukan lagu tu. Dia bahasa Kelantan sedap lagi dia. Bukan lagu tu. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya, dia berjanji dengan orang, janji damai, janji kesatuan, janji apa saja perjanjian dia tak batalkan. Itu orang yang baik. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini Allah celah. Ketika Tuhan menyebut tentang perangai Ahlul Kitab, Allah ajar kepada kita bersikap insaf dan adil dalam menilai. Mu jangan angkat borong kata Ahlul Kitab semuanya jahat, kita kata tidak, sebab ada di kalangan mereka yang baik. Macam orang-orang yang bukan Islam zaman kita hari ni lah, ada yang baik-baik je. Ada toke-toke yang berintegriti, amanah. Kan? Kalau kita order barang, dia hantar betul barang, timbangannya, bilangannya, hantar bil pun tak pernah kelentung. Ada. Tapi ada yang macam-macam cerita lah. Allahu Akbar. Orang beli barang melalui internet ni contohnya. Dia beli khemah. Mari-mari beli harga mahal, harga khemah untuk pergi piknik. Tiba-tiba datang khemah yang besar ni. Ayam seekor nak masuk pun tak lepas. Selagi kita nak masuk. Jadi macam-macam lah dia punya kerenah-kerenah yang jahat itu. Maka Allah berhenti sekejap. Allah nyatakan orang yang bertakwa, mereka mendapat kedudukan yang baik, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tengok perkata dia, penjelasan kata. Bala. Ma makna bala? Bala bukan bala tu, bukan balak. Itu al-bala'u. Al-bala'u. Jadi bala ba lam ya. Pelajar-pelajar yang minat bahasa Arab tu kena perhatilah. Bala di sini bukan makna bala, dengan makna ya. Itu ataupun benar. Maksudnya masalah ini tidaklah seperti yang dikatakan kaum Yahudi, bahawa tidak mengapa dan tidak berdosa jika mereka memakan harta orang-orang Arab yang menyengutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah kata bukan lagu tu. Bukan seperti yang kamu sangka itu, tidak. Tidak. Jadi pasti mereka menanggung dosa dan akan ada tuntutan hukumannya di akhirat. Akan ada hukumannya di akhirat. Ada cerita menarik ni. Qala rajulun li Ibni Abbas. Orang pergi tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata, kami biasa mengambil dengan sengaja harta milik ahli zimmah. Ahli zimmah ni maknanya orang kafir yang duduk dalam negara Islam. Jadi jumpa harta dia, kita ambil. Seperti ayam dan kambing dia. Kami katakan bahawa hal itu tidak ada apa-apa, tak berdosa. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepadanya, perbuatan kamu ini seperti ucapan ahlul kitab, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang Arab yang musyrik. Itu kata-katamu ni sama dengan pandangan puak tu ni. Sebenarnya jika ahli zimmah itu telah membayar jizyah, biasanya orang kafir duduk dalam negara Islam dia kena bayar jizyah. Dalam jizyah ni bahasa Melayu kata cukai kepala. Macam kita hari ni semua cukai belaka, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Islam, tak kira kafir. Cuma dalam negara Islam yang betul, orang yang kena cukai ni siapa? Orang ahli zimmah. Jadi Ibnu Abbas kata kalau dia dah bayar jizyah, maka tidak halal lagi bagi kalian mengambil harta mereka, kecuali kalau dia beri. Dia beri dengan kerelaan hati, dia beri. Baru kita boleh ambil. Ni untuk maklumatlah sebahagian daripada silap faham sebahagian orang ni. Terjadi macam ni. Ada orang yang salah faham. Saya tak nak sebutlah kumpulan mana tidak baik kan. Dia kata barang-barang yang orang bukan Islam duk jual tu, ikan sardin ke, ikan kering ke, apa-apa yang kita Maggi ke, boleh ambil sebab dia bukan Islam. Kita mengatakan itu satu fatwa yang cukup silap, salah faham yang cukup berat. Cuma zaman tu tak adalah internet yang menyebabkan orang boleh tularkan fatwa salah ni. Kalau zaman kita ni saya rasa teruk,
netizen akan kecam Pak Lebay yang salah faham tentang fatwa ini. Jadi, jadi alhamdulillah perkara sedemikian tidak lagi berlaku dan para asatizah pun diberi kepahaman tentang hak-hak non-Muslim di dalam negara demokrasi seperti Malaysia ni. Tidak boleh sewenang-wenangnya kita ambil harta mereka kerana mereka hak, dia panggil hak kewarganegaraan tu sudah ada. Jadi hati-hati kita bercakap. Nah, kita nak tuduh orang kafir itu kafir harbi, tapi harbi itu pun tak boleh sewenang-wenangnya. Harbi ni kalau dia menentang Islam baru jadi harbi. Tapi kalau setakat duduk kacau-kacau situ, itu dia panggil, kita kata kafir yang kerah kepala lah. Itu pun kita kena fikirlah untuk memberi sokongan kepada golongan seperti itu. Jadi hati-hati kita. Dalam ayat lepas kita dah bincangkan tentang larangan berwalak kepada orang kafir. Nah. Baik, ayat ini Allah Ta'ala sebut bala man awfa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ketiga. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allahu Akbar. Kita baca ayat ni kita rasa gerun tuan-tuan, rasa takut. Sebab dahsyatnya janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, janji nak beriman, tak beriman. Janji nak jadi baik, tak jadi baik. Janji nak ikut Nabi, tak ikut. Janji nak damai dengan orang Islam, tak damai. Jadi ini semua ni penipu-penipu yang ada ini. Apa yang akan jadi kepada mereka? Tengok. Apa yang akan jadi kepada mereka? Dan sumpah-sumpah mereka, dia bersumpah nak menghalalkan perbuatan buruk mereka dengan apa? Dengan sumpah-sumpah palsu yang cukup berbahaya. Sumpah palsu, dia main-main dengan sumpah. Dia panggil sesumpah. Puak Alkitab dia bersumpah, puak munafikin bersumpah, orang mukmin bersumpah tapi dengan SOP yang ketat, sebab kita tahu sumpah itu dengan nama Allah. Jangan kita jual harga nama Allah Ta'ala dengan harga yang murah, itu cukup berbahaya kepada kita. Maka dengan ini, mereka yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi nak lariskan jualan contohnya, kita bersumpah dengan nama Allah. Sedangnya kan kalau awak nak jual, tunjuk barang tu baik, orang akan beli je. Tak payah duk sumpah-sumpah. Yang hidup sumpah tu buat apa? Ini masalah kita. Mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Allahu Akbar. Satu, tuan-tuan tanda. Yang pertama, dia akan kehilangan pahala di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah. Tak ada pahala di akhirat. Satu. Wala yukallimuhullah. Dan Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata. Kata-kata yang menunjukkan keredaannya pada hari kiamat. Dua. Wala yanzuru ilaihim. Dan Allah Ta'ala tidak melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala tengok semua benda. Tapi nak tengok rahmat kepada hamba ni tidak. Tiga. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak mensucikan mereka daripada dosa-dosa mereka. Empat. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih, yang sangat menakutkan kita, yang cukup dahsyat para jemaah sekalian. Jadi ayat ini kita pergi kepada perkata ataupun kalimah dia, penjelasan kata la khalaqa lahum, ai la hazza lahum wala nasib. Tidak ada bahagian untuk mereka dalam kebaikan di akhirat, dan kenikmatan syurga tidak akan ada lagi. Nauzubillah. Wala yuzakkihim, ai la yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak akan memutihkan, mana tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka, dan tidak akan mengampuninya.
Jadi orang yang jual nama Allah Ta'ala yang murah-murah ni tidak akan mendapat tidak dibersihkan oleh Allah Ta'ala. La yutahhiru min zunubihim wa la yukaffiruha anhum. Allah Ta'ala tak bersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka, dan Allah SWT tidak hapuskan kesalahan daripada mereka. Jadi ayat ini cukup dahsyat bagi orang yang buat perangai yang pelik di kalangan ahli kitab, yang kita sangat takut kepada perkara ini, para jemaah sekalian. Baiklah. Kita pergi kepada makna al-ayat. Maksud ayat yang kita bincang ini. Rangkaian ayat-ayat mulia ini masih untuk menyingkap tabir keburukan perangai, kejahatan tingkah laku, dan buruknya ahlul kitab, dan menjelaskan tentang jiwa mereka yang sakit dan sifat mereka yang sangat tercela. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita nampaklah apa yang tercela yang dari sifat yang dalam ayat dalam ayat yang kita baca ini, iaitulah membatalkan perjanjian. Batal perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun sumpah palsu, seolah-olah mereka menjual nama Allah dengan sumpah-sumpah palsu itu dengan harga yang sangat murah, semata-mata kerana nak melariskan jualan, nak lepaskan daripada hukuman, ataupun nak menunjukkan mereka itu bersih, dan macam-macam yang berlaku kepada puak-puak ahlul kitab ini. Baik. Pada ayat 75, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, wa min ahlil kitab, ada di antara ahli kitab. Allah Ta'ala memberitahu bahawa di kalangan kaum Yahudi, ahli kitab, terdapat orang-orang yang jika kamu serah amanah berupa harta yang banyak sekalipun, dia akan mengembalikannya kepada kamu secara sempurna. Ulama tafsir bawa kepada kita ketika menafsirkan ayat ini kisah 1000 dinar. Tuan-tuan ingat kan cerita 1000 dinar ni? Duk gantung di dinding je dia punya ayat 1000 dinar. Masyhur lah tak? Dalam rumah orang Islam ni 2 ayat ni ada. Ayat sekursi nak halau hantu, ayat 1000 dinar nak tarik rezeki. Jadi ayat 1000 dinar ni tak ada cerita ayat 1000 dinar macam tu. Cerita 1000 dinar ni ada sahih, dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga dalam imam hadis yang lain. Mana hadis tu sahih. Nak dengar cerita? Kalau tak apalah, kita tengok, kita ringkaskan. Nak buat masa nak habis, kita ringkaskan. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita, kana Nabi menceritakan, an zakara rajulan min Bani Israel. Ada di kalangan seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Yahudi lah tu, Ahlul Kitab. Dia ni nak pergi berniaga, dia pun minta dengan sahabat dia nak berhutang 1000 dinar. Mari aku berhutang 1000 dinar buat modal, aku nak pergi berniaga. Jadi sahabat dia kata, "Iktini bisyuhada." Buat mari saksi. Dia kata, "Kafa billahi syahida." Cukup Allah jadi saksi. Aku ni orang yang integriti, amanah, yang aku akan bayar hutang. Jadi kawan dia nak bagi hutang tu, "Iktini bil kafil." Buat mari penjamin. Dia kata, "Kafa billahi kafila." Allah Ta'ala yang penjamin. Hai. Jadi sahabat dia kata macam ni, "Sadaqta." Mu ni benarlah. Semua benda cakap Allah belakang ni aku percaya. Dia pun bagi 1000 dinar. Dan dia janji balik bayar pada tarikh sekian-sekian. Dia pergi mengembara naik lautan sampailah kepada saat dia nak balik. Dia tahu tarikh dia nak balik. Dia tahu. Dia pergi duduk tepi laut, duduk tunggu. Tak ada pelayaran yang nak bawa dia balik pada tarikh yang sepatutnya dia sampai negeri untuk bayar hutang. Sudahlah. Tak ada. Malam dia fa'akhadha khashabatan. Tiba-tiba duduk tepi laut, duduk tunggu kapal tu, dia tengok ada batang kayu. Khashabah ni kayu.
Dia apa ambil kayu? Kayu tadi dia ambil. Dia korek. Dia apa ambil 1,000 dinar tadi? Bungkus, letak dalam tu, tulis surat kepada fulan bin fulan, inilah hutang yang aku janji dulu. Kafa billahi syahida, kafa billahi kafila. Tapi aku tak balik, tak boleh. Tak ada kapal yang berlayar, jadi aku serahkanlah, hantarlah kayu ni dengan izin Allah Ta'ala sampai kepada kamu. Ada. Dia pun bismillah, tawakkal Allah, campak kayu tu dalam laut. Sudah. Habis. Dia balik. Dia menunggu tarikh bila lah ada kapal nak balik ke negeri dia ni. Jadi pada hari yang dijanjikan untuk bayar hutang tu, si tua hutang pun ingat. Ingat dia pergi tepi laut, tunggu kok sampai kapal ni, nak tunggu hutang dia ni. Nak ambil balik duit dia ni. Tak. Mungkin dia janji mudarabah ke, janji ada pulangan perniagaan ke macam mana. Wallah, yang penting 1,000 dinar. Dia pun tengok tiba-tiba sebatang kayu bercuk mari dari laut, berhenti depan dia. Dia pun ambil. Pikul balik, mari ambil batang kayu ni, buat kayu api. Balik-balik belah kayu, tong belah. Ada bungkusan. Ajaib. Buka bungkusan ada surat kepada dia. Lah. Dia kata, ini hutang aku 1,000 dinar yang aku janji nak bayar hari ni, tapi kapal tak ada, aku hantar dengan apa ni? Dengan kayu ni. Dia pun ambil. Alhamdulillah. Jadi tak lama kawan yang berhutang tadi pun dapatlah kapal yang nak belayar, nak pergi ke kampung dia, nak balik ke negeri dia. Dia pun naik. Bila sampai di kampung dia, awal-awal dia pergi, dia bawa 1,000 dinar pergi cari kawan tu. Dia kata, kau dah sampai? Aku dah baru dapat kapal lah, minta maaf banyak-banyak gini-gini. Ni duit 1,000 dinar. Kenapa? Kau kan dah bayar dengan kayu tu. Kau hantar balik dengan sebatang kayu tu. Dah ada dalam tu, aku dah terima. Engkau terima duit. Allah, Masya Allah. Dia kata, fansarif bi alfi dinar rasyidan. Dia kata, aku tak nak terima lagi. Aku dah terima dah 1,000 dinar. Duit aku tu dah terima. Melalui kayu yang kau hantar. Sekarang ni kau boleh balik. Allahu Akbar. Ini di antara dicontohi oleh ulama tafsir ketika menafsirkan contoh ahlul kitab, Bani Israel yang baik. Jadi dia masih ada lagi orang yang baik-baik yang boleh menerima amanah dan menghantarnya. Sebab itulah kata para ulama, man yasduq ma'allah, siapa dia benar ikhlas niat dia dengan Allah Ta'ala, Allah akan bantu. Tengok sahabat 1,000 dinar ni macam mana. Dia hantar balik dengan kayu tu boleh sampai. Allah Ta'ala buka pula hati si tuan hutang tu nak pergi tunggu di tepi laut. Kita kata subhanallah. Dia tengok kayu, dia angkat kayu pikuk, balik nak buat kayu api. Yang pentingnya, pandailah Allah Ta'ala mengatur bagaimana nak menyampaikan amanah orang itu dengan sebab kamu betul-betul berniat benar ma'allahi azza wa jalla. Tapi kalau niat nak kelentung, boleh faedah lah. Baik, mari kita balik kepada tafsir kita, nanti tak habis pula kan. Jadi ada pula, tapi ada pula di antara mereka yang jika kamu serahi amanah berupa 1 dinar atau lebih sedikit lagi, dia akan khianat dan mengingkarinya. Sehingga ia tidak mengembalikan amanah itu kepadamu, kecuali jika kamu menuntutnya terus-menerus secara hukum. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulnya dengan ayat ini, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin. Ada di kalangan ahli kitab, kalau kamu bagi spiku pun dia hantar balik. Dan ada di kalangan ahli kitab, kalau kamu bagi 1 dinar pun dia tak hantar balik. Jadilah, kecuali dengan kamu menagih-nagih. Alasan dari perilaku yang buruk tersebut kerana mereka mengatakan, di punca kerusakan dia ni kerana apa? Punca rusak dia ni kerana mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi, orang-orang musyrik. Maksudnya, mereka menganggap tidak berdosa memakan harta orang-orang Arab kerana mereka itu orang musyrik, orang kafir. Dia ni ahli kitab, beriman kepada Allah walaupun dia menyeleweng. Maksudnya
Akan tetapi Allah Ta'ala membantah anggapan mereka yang salah tersebut dengan firman-Nya, mereka itu mereka berdosa, wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta kepada Allah padahal mereka mengetahui. Ya, ini bohonglah. Buat undang-undang sendiri, buat hukum sendiri, kemudian ditempelkan atau ditampal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan ini satu perbuatan buruk yang tidak sepatutnya. Yang ni anggapan seperti itu adalah kebohongan mereka terhadap nama Allah, tetapi memang mereka berbohong demi untuk membenarkan pembohongan dan pengkhianatan mereka. Jadi macam-macam lah orang yang bohong. Nak suruh nampak halal, dia gunalah hujah-hujah ayat Quran ke, hujah ulama ni khilaf sana khilaf sini, atas alasan untuk menghalalkan dia punya tindakan. Jadi kita jangan buat macam tu. Duk cari benda-benda yang khilaf-khilaf untuk nak menghalalkan tindakan kita yang salah. Tidak. Baik, tamatlah kita ayat 75. Kita pergi kepada ayat 76. Ayat 76. Pada ayat 76, Allah Subhanahu Wa Taala membantah bahawa masalahnya tidaklah seperti anggapan salah kaum Yahudi itu. Tetapi mereka mendapatkan dosa dan balasan azab atas perbuatan yang mereka lakukan itu. Sebaliknya, yang tidak mendapat dosa dan hukuman seksa adalah orang-orang yang memenuhi janjinya. Jadi puak kafir gunalah alasan apa saja, berselindung di sebalik nama-nama agama, di sebalik nama-nama ini, tetapi perbuatan mereka tetap salah. Tetap salah. Tapi yang selamat daripada azabnya siapa? Yang tidak mendapat dosa dan hukuman seksa adalah orang yang memenuhi janjinya, menunaikan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ia beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beserta wahyu yang dibawanya dari Tuhannya. Dan ia juga menjaga diri dari kemusyrikan dan maksiat. Orang yang demikianlah yang dicintai oleh Allah dan tidak akan diazabnya, kerana Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, maknanya celah ayat itu Allah Ta'ala berhenti tadi kita sebut, mana di antara sifat-sifat buruk Allah Ta'ala buat mari orang yang selamat. Siapa dia? Orang yang benar janjinya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di kalangan ahlul kitab yang benar janjinya dengan Allah siapa? Sebagai ikon dia, contoh dianya, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, orang Yahudi, ulama Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi orang dia orang benar dengan Allah. Dia tak tipu, dia tak kelentong, dia tak selewengkan fakta yang ada dalam kitab Taurah yang ada di tangan dia. Ini benar. Baik, ayat 77. Allah SWT memberi ancaman berupa hukuman azab yang amat pedih bagi mereka yang berjanji tetapi mengkhianatinya, dan mereka berdusta demi untuk kepentingan diri dan kenikmatannya yang sementara. Jadi kita tengok orang-orang yang berdusta, berbohong, buat janji palsu, sumpah palsu, kelentong sana, kelentong sini, kalau mereka dapat kedudukan pun mereka tidak akan aman. Sebab perbuatan bohong itu adalah perbuatan yang salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang menukarkan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, yang menukar janjinya dengan Allah, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Apa dia sumpah harga yang sedikit ni? Tengok dalam hadis di bawah, dia kata sumpah dengan harga yang sedikit. Nak benda hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun liyaqta'a haqq imri'in muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Sesiapa yang bersumpah dengan suatu sumpah yang dia tahu dirinya berbuat dosa, dengan sumpah itu dia tahu dia bohong, tapi nak bersumpah juga untuk menyelamatkan diri agar dapat mengambil hak orang muslim yang lain, maka dia akan bertemu dengan Allah
sementara Allah Ta'ala amat murka kepadanya. Hadis ini rawahu ahlus sunan, maksudnya diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Baik, tengok atas lagi. Ada lagi hadis lain. Mereka itu tidak mendapat bahagian sedikit pun dari kenikmatan di negeri akhirat. Allah pun tidak akan berbicara sebagai bentuk penghormatan dengan mereka. Allah tidak akan menyucikan mereka dari dosa-dosa, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan di neraka, azab yang abadi selama-lamanya. Dia tak boleh buat apa dah. Itu dia panggil ayat yang cukup dahsyat. Baiklah para pelajar sekalian, kita ambil min hidayatil ayat. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada ayat 7577 ini, yang pertama, yajibu alla yughtarra bil yahud. Wajib kita umat Islam ni mesti jangan terpedaya dan percaya kepada orang-orang Yahudi begitu saja, sebab mereka sudah dikenali sebagai pengkhianat. Tengok zaman kita ni di Palestin. Perjanjian demi perjanjian. Tanda tangan situ, tanda tangan sini. Kejap-kejap dia bom sana, dia bom sini. Itulah janji Yahudi yang tak boleh dipakai dan tak boleh dipercayai. Yang kedua, orang yang berani berbohong kepada Allah, berarti dia jauh lebih berani berbohong kepada manusia. Kalau dengan Allah Ta'ala dia sumpah main-main, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala main-main, sumpah palsu. Jadi kalaulah dengan nama Allah pun dia main dengan manusia, tabar. Tak usah duduk haraplah orang macam ni yang kita nak percaya. Tak mungkin. Yang ketiga, penegasan tentang keyakinan umat Yahudi bahawa semua manusia selain Yahudi adalah najis. Ui, dahsyat. Orang lain pada Yahudi kotor, najis. Harta dan kehormatan orang lain halal bagi mereka, kerana menurut anggapan mereka, orang-orang Yahudi lah yang beriman, sementara orang-orang selain mereka adalah kafir. Orang Yahudi je orang yang betul, yang lain itu tak betul belaka. Itu anggapan Yahudi kepada kita. Dia panggil Sya'bullahil Mukhtar. Manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, puak-puak dia. Yang keempat, besar dosanya bagi orang yang mengkhianati. Besar dosanya bagi orang yang mengkhianati janjinya demi keuntungan duniawi. Jadi kita tuan-tuan boleh ambil perhatianlah dan ambil jaga diri baik-baik. Kita jaga kita. Jangan difenomenakan dalam masyarakat berjanji bohong. Buat apa saja perjanjian kelentong. Jadi jangan, sebab ini perbuatan yang salah, yang besar dosanya, demi kelangsungan kedudukan ataupun kekayaan ataupun apa saja perniagaan. Begitu pula orang yang bersumpah palsu demi mencari harta. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa bersumpah dengan suatu sumpah yang dengannya ia akan memperolehi harta, ambil harta orang dengan sebab sumpah, maka dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah amat murka kepadanya. Hazal hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kita mengatakan itu cukup berbahaya para jemaah sekalian. Kemudian kita berpindah kepada ayat 78. Kita ambil satu ayat lagi untuk perbincangan kita pada kali ini kerana ada masa lagi. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutarkan lidahnya membaca kitab. Belik orang panggil, putar belik. Memutar-mutar lidahnya, mana baca kat Allah, cari makhraj begini rapat. Tapi bohong punya tindakan. Nauzubillah. Supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebahagian daripada kitab Taurah. Kitab dia lah. Padahal ia bukan dari kitab.
dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Jadi tengok dia punya mufradat ataupun syarhul kalimat. Wa inna minhum la fariqa. Sekelompok orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi dia mari duk baca kitab Taurat dia, belik lidah-lidah kata orang. Potar lidah-lidah. Yalwuna alsinatahum, yakni orang Yahudi itu memutar-mutar lidahnya dengan berkata-kata seolah-olah mereka membaca kitab. Main bahasa kata orang, main bahasa yang cukup berbahaya ni, cukup berbahaya. Tengok dia kata apa ni? Yakni mereka membelokkan perkataan secara sengaja. Contohnya asal kata al-liyu bermakna membelokkan. Al-lay, yalwuna, al-lay, membelokkan seperti memiringkan kepala. Di antaranya ada layyan bi alsinatihim, yakni menyimpang dari kebenaran. Tapi kita dengar dia baca tu kok Allah, macam kita Allah dah. Rupa-rupanya dia guna bahasa Arab yang entah apa benda. Dalam hadis yang sahih juga ada dikatakan al-layyu bermakna menunda-nunda janji. Jadi orang yang main-main dengan janji. Sebab itulah Nabi kita larang orang main dengan janji, ini cukup bahaya. Dalam hadis Nabi kata layyul wajidi zulmun yahillu 'irduhu wa 'uqubat. Layyul wajid. Artinya menunda-nunda dalam membayar hutang bagi orang yang ada kemampuan. Orang ni ada kemampuan tapi layu, duk main lembek tekuk, tak nak bayar. Belik sana belik sini. Apa jadi? Allah merupakan satu kezaliman yang dapat menghalalkan kehormatannya dan menghukumnya. Mana kita boleh cela orang ni. Itu makna yahillu 'irduhu, maknanya kehormatan dia boleh kita cela, boleh kita kutuk sebab dia ada harta tak nak bayar hutang. Hadis ni rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Nasa'i bi sanadin hasan. Sanad dia baik. Jadi Allah Taala sebut pada kita yalwuna, mana main lidah, main bahasa. Wa ma huwa minal kitab, padahal kata-kata yang diucapkan itu bukanlah daripada al-kitab, bukan. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba, yakni mereka berbohong atas nama Allah untuk tujuan-tujuan bersifat sifat tak baik kan. Kita tak baik, kita nak tipu orangnya. Apa ni? Ya li aghradin madiyatin, semata-mata tujuan kebendaan. Dia panggil tipu je. Bersifat material. Kata dia mana kebendaan lah, maddah. Baiklah, makna ayat secara umum. Maksud ayat yang kita bincang ni ayat 78 ni. Ayat ini masih berbicara tentang kaum Yahudi untuk membongkar kejahatan-kejahatan mereka. Allah SWT memberitahukan bahawa ada sekelompok Yahudi yang suka memutar-mutar lidahnya dalam berkata-kata untuk mengelabui orang yang mendengarnya. Seolah-olah mereka membaca kitab Taurat dan apa-apa keterangan oleh Allah Azza di dalamnya. Tetapi apa yang mereka ucapkan itu sedikit pun tidak berasal dari kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi itu hanyalah kebohongan belaka. Mereka mengatakan pada kalian bahawa yang mereka ucapkan itu berasal dari Allah. Ini bohong, tipu. Padahal bukan dari Allah. Mereka mengucapkan pembohongan atas nama Allah Taala demi untuk mengambil mata benda dunia, pangkat kedudukan yang rendah dan kekuasaan yang palsu. Jadi kita janganlah. Karena itulah para jemaah sekalian, kita sangat menaruh kebimbangan apabila ada di kalangan kita ini orang yang bermain-main dengan sumpah-sumpah ataupun bermain-main dengan janji-janji, menjadi satu normalisasi. Suatu masa lagi satu normalisasi, orang bercakap bohong, tak ada rasa malu, tak ada rasa bersalah. Na'udzubillah. Baiklah, sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita ini, apa yang kita nak simpulkan?
Yang pertama, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 78 ini, yang pertama, penjelasan tentang tipu daya dan penyesatan yang dilakukan oleh Yahudi kepada manusia dengan menggunakan berselindung di sebalik nama agama dan ilmu. Padahalnya tipu je. Ini kita takut ni sebab sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita pun ada juga perangai ni. Oh, ini agama berselindung di sebalik nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ajaran dia tu ajaran batiniah, ajaran yang mari daripada luar Islam. Ini bahaya. Kita percaya tu siapa dia lawan kena. Siapa dia engkar, orang ni akan mendapat label tertentu, dituduh. Kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya kepada golongan ini. Yang kedua, kelancangan orang-orang Yahudi berbohong kepada Allah dan kepada umat manusia, padahal mereka sedar akan pembohongan mereka itu. Sungguh, sebuah keburukan yang sangat besar dan kezaliman yang luar biasa kepada mereka. Yang ketiga, peringatan bagi setiap Muslim agar tidak mengikuti sikap Yahudi yang menyesatkan dan berbohong atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demi mengejar tujuan dunia yang fana ini. Jadi itu 3 pengajaran. Saya simpulkan perbincangan kita ini, kita simpulkan para jemaah sekalian, iaitulah bahawa sifat yang buruk yang ditunjuk oleh Yahudi iaitulah sifat batal, suka berjanji dan membatal perjanjian. Suka bersumpah dengan sumpah palsu. Dan suka membuat ulasan dengan otak sendiri bukan berdasarkan pada wahyu. Ini kita takut. Ini agama dimasukkan ke dalam agama ini ajaran-ajaran yang tidak ada dalam agama, yang terasing daripada agama. Kita mengatakan ini cukup berbahaya. Kita percaya sebab orang mendakwa agama, kenapa kita tak percaya? Tapi sebenarnya bukan daripada agama, daripada kelentongan yang dibuat oleh orang-orang agamawan di atas nama agama. Cukup berbahaya. Jadi kita belajar daripada sifat keburukan orang Yahudi ini untuk kita umat Islam berhati-hati dan menjauhkan diri daripada kelompok-kelompok yang mendakwa sebagai ahli agama tapi sebenarnya tidak mengikut peraturan disiplin wahyu dan juga disiplin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang. Ayat bermula ayat 79. InsyaAllah dalam siri-siri yang berikutnya. Jadi sekarang ni kita kita tamatkan di sini. Subhanakallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita serah balik kepada pengerusi, moderator kita Ustaz Reza untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan mereka ke Yaman, menyerahkan ataupun majlis penyerahan hospital Ma'rib yang bersejarah itu. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Jazakallah khairan Datuk Abu Anas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh saya minta Hajah Ili untuk onkan video tayangan kalau boleh.
يشرفني في هذا اليوم بمعية إخواني من منظمة جلوكال إحسان من ماليزيا أن نكون هنا في معرب اليمن لنفتتح مبنى المركز معالجة سوء التغذية بمستشفى الكرى الذي قمنا في منظمة ببنائه عبر داعمينا من رجال الخير والإحسان. Datuk Abu Anas memberi ruang slot pada tim Global Ihsan untuk update kita katakan projek yang telah kita berjaya lah insya-Allah laksanakan, dan perkara ini ianya tercetus apabila kita pergi ke Yaman pada tahun 2022. Dengan mendapat khabar statistik kanak-kanak Yaman yang berjumlah 2.3 juta di bawah usia 5 tahun mengalami malnutrisi, ini kekurangan zat, dan hampir ketika itu pengkhabaran yang kita dapat 500 kanak-kanak yang terkorban dalam masa setahun. Jadi dengan itu kami bersepakat dan minta jasa baik Datuk sendiri dan Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin untuk sama-sama kita lancarkan satu projek, iaitulah projek pembinaan bangunan khusus untuk merawat kanak-kanak yang mengalami malnutrisi. Dan Alhamdulillah pada sebulan, hampir tepat kita katakan sebulan, kita dapat raih pungutan sebanyak 1 juta ringgit, dan beberapa bulan kemudian kita dapat cukupkan kutipan dana kita yang berjumlah 2 juta lebih sedikit. Dan setelah itu kita terus berkomunikasi dengan tim kita di Yaman untuk pembangunan segera, dan Alhamdulillah projek ini berjalan setelah Ramadan tahun lepas, dan pada bulan 12 baru ini kita pergi, ianya berjaya dan telah berfungsi untuk kegunaan rakyat-rakyat ataupun kanak-kanak Yaman di sana. Jadi Alhamdulillah setakat ini dari pihak Global Ihsannya mengatakan kita terhutang budi besar kepada Yang Berbahagia Datuk, terutamanya Dr. Rozaimi, Dr. Kamilin dan para penyumbang semua, dan insya-Allah kita mengatakan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan infak tuan-tuan dan puan-puan, bantuan yang tuan-tuan hulurkan, bak kata Dr. Abu Anas tadi, ahli dermawan yang cintakan hartanya, sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensia-siakan infak yang tuan-tuan berikan, dan ianya juga merupakan projek untuk menyelamatkan nyawa-nyawa anak-anak kita di negara Yaman, yang mana kita tahu sekarang ini Yaman masih di dalam suasana peperangan antara kumpulan Houthi dan Jaish Syar'i ataupun kita katakan askar rasmi negara Yaman. Jadi begitu sedikit update daripada kami. Dan jika Datuk ada nak tambah apa-apa ke nak tanya apa-apa ke Datuk? Bolehlah, tak adalah. Alhamdulillah, yang pentingnya jazakumullah khairah di atas usaha-usaha yang baik. Sekurang-kurangnya kita di Malaysia, tapi sumbangan kita, dana kita ada di Yaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Datuk dan kepada semua yang bekerjasama menjayakan projek ini, dan kita senantiasa merafakkan kesyukuran yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada pengajian yang akan datang dalam sesi tadabbur surah Al-Imran bersama Yang Berbahagia Datuk Dr. Abu Anas. Insya-Allah temu janji kita pada pengajian yang akan datang, insya-Allah pada hari Jumaat, Datuk, kalau
Jumaat satu Lupa lagi. kurang. Jumaat ni ada urusan di luar negara. Okey. Jadi insya-Allah. Baik, insya-Allah nanti kita akan update insya-Allah. Terima kasih semua, jazakumullahu khaira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta